Okey, hai semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton di sesi FB Live Siri Bicara Persada Multimedia. Saya Nadia, moderator untuk webinar kita yang pertama di mana kita akan bawakan tajuk Mengejar Impian Industri Kreatif. Bersama saya pagi ini ialah Encik Encik Burhan, Art Tech Supervisor dan dua individu yang bukan calang-calang orang lagi dalam bidang masing-masing, Cik Mat dan Gazi. Sebelum kita bermula, kalau anda ada any soalan yang nak ditujukan kepada tetamu kita hari ini, tinggalkan komen dan kita akan jumpa menjawabnya. Tanpa melengahkan masa, biar saya memperkenalkan personaliti kita yang pertama, Cik Ahmad Azhar ataupun nama glamournya Cik Mat. Kepada mereka yang tak tahu, Cik Mat merupakan seorang otai street photography yang pernah tersenarai dalam 30 Most Influential Photographers in Asia 2014 oleh Invisible Photographer Asia. Beliau juga merupakan seorang pensyarah di Faculty of Creative Multimedia, MMU. Okey, Cik Mat, boleh ceritakan sikit bagaimana Cik Mat bermula dalam bidang ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua penonton. Terima kasih Nadia. Saya akan bercakap dengan menggunakan slides ya. So saya mulakan dengan nama saya sendiri. Sekejap. Okey, nama saya Cik Ahmad Azhar bin Cik Fazil. Kawan-kawan saya panggil saya Cik Mat. Saya dilahirkan di Pulau Langkawi dan saya berumur 56 tahun. Dan saya mulakan dengan gambar, dua keping gambar. Ini gambar idola saya yang mencorakkan hidup saya. Saya gambar yang pertama, gambar saya dan ibu saya dan kemudian saya dan abah saya. Ibu atau mak lah, saya panggil mak. Mak saya seorang guru. Dia mengajar di Al-Usta di mana saya dibesarkan. Dan bapa saya pula seorang pelukis plan, iaitu draftman, bekerja di Jabatan Kerja Raya di Al-Usta. Mak saya mengajar darjah 1 pada tahun 60-an dan 70-an, bukan seperti sekarang. Sukar sebab dulu kita tak ada tadika, tak ada apa, jadi bila budak-budak sekolah datang, di situlah mak saya terpaksa mengenalkan mereka kepada mengeja, mengenal huruf, membaca, mengira. Ada sebabnya sekejap kenapa saya bercerita tentang ini. Dan saya juga beruntung mempunyai seorang abah yang bekerja sebagai pelukis plan. Jadi saya telah mendapat pendedahan awal tentang seni lukis dan seni reka yang banyak menggalakkan saya, dan saya minat pula dalam bidang lukisan. Jadi bila saya habis sekolah, saya mendapat keputusan yang agak baik yang semasa SPM. Jadi saya bila ditanya saya nak ambil jurusan apa, saya cakap saya minat melukis. Jadi bapa saya cakap, abah saya cakap, kalau macam tu masuk art and design lah dekat ITM. So saya pun cakap, oh okey. Saya pun apply art and design di ITM. Pada masa itu, bayangkan pada awal 80-an, bukan ramai ataupun bukan ramai ibu bapa yang dapat exposure tentang art and design. Itu sebab saya kata tadi saya agak beruntung di situ. Ya. Jadi kedua-dua ni adalah idola saya sepanjang hidup. Kemudian selepas saya bekerja, saya tamat pengajian, saya bekerja di Johan Design Associates
yang mana sebuah agensi periklanan dan seni reka yang terkenal pada masa itu, dan itu saya bersama dengan senior-senior saya yang bekerja di situ, dan di sini juga saya mendapat banyak pendedahan tentang seni reka, fotografi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan periklanan, ya. Diorang ni macam guru-guru saya lah pada masa tu. Saya juga terima kasih pada guru-guru saya masa di ITM tu, ya. Okey. Selepas saya bekerja di Johan Design, saya pada tahun 91 saya bekerja sebagai freelancer, dan sebelum tu saya juga bekerja dengan 2-3 lagi agensi, tapi sekejap-sekejap saja. Kemudian saya jadi freelancer dan kemudiannya saya mengambil keputusan untuk bekerja sebagai pengajar di beberapa kolej swasta, dan akhirnya saya join dengan MMU, ya, pada tahun 1997. Saya akan cerita kemudian tentang MMU. Cerita sekarang ni mengenai involvement saya tentang street photography. Saya mula buat street photography pada tahun 2007. Sebelum pada street photography, saya buat macam-macam jenis fotografi. Saya buat landscape photography, micro photography, travel photography, commercial photography. Tapi semua tu adanya yang untuk job basis, ada yang hobi saya, tapi satu yang saya paling minat sekali adalah street photography. Jadi lepas pada itu saya concentrate pada minat saya yang satu ni, street photography, dan saya masih lagi aktif sebagai street photographer sampai sekarang, walaupun kita dalam keadaan PKP sekarang ni, jadi terpaksalah saya stop sebentar. Okay. Saya buat street photography setiap minggu, setiap hari Sabtu saya akan keluar buat street photography. Selama daripada 2007 saya buat sampai 2012, hanya kawan-kawan rapat saya saja yang selalu dapat saya tunjukkan hasil karya saya. Saya tak kongsi sangat di social media. Satu hari kawan saya bagi tahu, kawan baik saya bagi tahu ada workshop di Singapura oleh seorang fotografer yang terkenal bernama Alex Webb. Di sini saya ingin nak masuk workshop dia. Nak masuk workshop dia, kita kena apply, kita kena hantar portfolio, dan walaupun dia ada di Singapura tapi dia punya workshop ni adalah untuk applicants daripada seluruh dunia. So saya terpilih dengan kawan saya, 2 orang, 3 orang sebenarnya daripada Malaysia, yang lainnya daripada Asia Tenggara, ada juga daripada Europe, ada juga daripada China, daripada Taiwan, semua. Ya. Di sini saya mendapat pendedahan, dan di sini juga pertama kali ramai orang dapat tengok hasil karya saya. Ya. Workshop ni banyak saya dapat pendedahan bagaimana nak memilih gambar, macam mana nak ambil gambar, semua. Satu workshop yang bagus. Dan kemudian yang organize workshop tu dinamakan, ada satu agensi yang dinamakan Invisible Photographer Asia. Invisible Photographer Asia adalah satu blog yang famous pada masa itu, in fact sampai sekarang pun, dan dia telah melihat hasil karya saya dan dia ingin masukkan ke dalam blog dia. Dan apabila dimasukkan dalam blog dia, saya mendapat hits yang top 10 pada masa itu, menjadikan saya agak kenal lah masa itu, ya. Riak sikit lah, kan. Okay. Dan pada tahun itu juga saya pergi ke Angkor Photo Festival dan dijemput untuk memberi penerangan tentang hasil karya saya, ya. Balik ke Malaysia, saya dapat buat solo exhibition di Laika Gallery
itulah saya solo exhibition pertama saya mengenai hasil karya saya, gambar-gambar yang saya ambil di jalanan. Ini semua kawan-kawan saya yang datang daripada Singapura, daripada Asia, daripada Europe, ya. Kemudian saya dapat lagi satu tawaran untuk buat exhibition di Obscura Photo Festival. Dia bertaraf antarabangsa yang dianjurkan oleh Penang Art Festival. Di sini saya dapat berjumpa dengan seorang National Geographic photographer yang bernama Maggie Stable. Maggie Stable adalah seorang fotografer yang kita namakan, yang kita boleh anggap sebagai legendary photographer, ya. Dan dia sangat berminat dengan hasil karya saya dan dia tanya saya nak tak kalau dia nak interview saya dan masukkan hasil karya saya ke The New York Times Lens Blog. Saya masa tu macam wow. Ya, dan dia pun interview saya dan tidak lama kemudian saya di-featurekan di New York Times. Masa ni saya rasa begitu berbangga sekali. Dan ini yang dia tulis mengenai diri saya. Bila saya membuat street fotografi, saya akan melihat kehidupan, ya. Saya akan melihat cahaya, komposisi, dan apa yang membuatkan saya tertarik pada street fotografi adalah dia menjadi sebahagian daripada rutin saya yang dulunya saya selalu berjalan kaki saja kalau di Kuala Lumpur, kan, untuk pergi kerja, untuk ke mana-mana makan semua. Jadi bila saya berminat dengan street fotografi, rutin yang saya buat tu, saya hanya perlu bawa kamera saja. Jadi dia jadi natural pada saya, ya. Satu benda yang semula jadi pada anggapan saya, ya. Dan hasil karya saya bila masuk dalam New York Times, saya juga mendapat pujian daripada mantan Perdana Menteri kita pada masa itu, ya. Ialah politik aside, tapi saya juga bangga sebab mendapat pujian daripada Perdana Menteri, ya. Saya jadi sangat famous. Okey, dan banyaklah yang datang interview saya dari surat khabar, daripada majalah, ya, pada tahun 2013. Saya rasa tahun 2013 tu adalah tahun saya lah. Okey. Pada sebelum itu juga ramai juga saya ada kenalan-kenalan saya di social media dan diorang dah mula kenal saya sebelum itu dah minta saya buat outing. Outing ni macam kita keluar mengambil gambar beramai-ramai dan semua datang buat outing dengan saya di Kuala Lumpur. Ini organised by Photo Teacher, sebuah agensi, ya. Dan saya banyak juga berkongsi pengalaman saya bersama peminat-peminat street fotografi. Kita ada ramai betul di Kuala Lumpur, di Penang, di Ipoh, di Johor, di Pantai Timur. Saya juga pergi sampai ke Sarawak dan ke Sabah, ya, dijemput untuk bercerita tentang street fotografi atau fotografi jalanan. Yang gambar yang tertera sekarang ni adalah anjuran daripada sebuah kumpulan yang dinamakan Fotografi Jalanan Malaysia. Selepas saya mendapat master saya, hasil karya saya bertukar sedikit, bukan bertukar, ada anjakan sedikit yang mana saya mencampurkan minat saya dalam bidang lukisan dengan fotografi saya, dan ini adalah karya saya yang dipamerkan di Balai Seni selepas saya mendapat Masters of Fine Arts and Technology daripada UiTM juga. Sebelum dulu tu ITM, sekarang UiTM. Ini adalah pameran saya yang latest sekali, yang mana saya buat street fotografi bertajuk Kampung Baru,
masa saya buat tajuk Kampung Baru ni, Kampung Baru masa tu sedang bergolak, tanahnya ingin dimajukan oleh kerajaan, ada yang menyokong, ada yang membangkang. Jadi saya jadikan satu foto esei untuk saya rakamkan Kampung Baru pada masa itu, dan dan hasil karya saya ini dipamerkan di Leica Gallery di Kuala Lumpur. Okey, ramai orang tanya saya apa yang membuatkan kita dapat mengejar impian kita. Saya ada belajar dahulu ada 3 P ya, dalam English ya, yang boleh membuatkan kita mencapai impian kita. Satu adalah passion. Passion ni adalah minat yang mendalam. Kena ada minat yang mendalam. Bakat, talent, gifted itu nombor 2. Minat yang mendalam mesti ada. Kita minat sesungguh-sungguhnya. Saya keluar ambil gambar setiap hari Sabtu daripada lepas subuh sampai maghrib. Baru saya pulang ke rumah. Setiap hari Sabtu. Hari lain saya kerja. Hari Ahad adalah hari saya bersama keluarga saya. So minat yang mendalam tu mesti ada ya. Keduanya persistence. Persistence ni kesungguhan dalam membuat kerja. Kita nak benda tu dan kita buat dia dengan bersungguh-sungguh. Ketiganya patience, iaitu kita sabar. Saya mula buat street photography 2007. Saya ambil gambar saya kurang cantik, kurang elok, saya teruskan lagi sampai 2012 barulah saya 5 tahun saya berbuat ambil gambar street photography dengan penuh minat, penuh kesungguhan, dan saya sabar, dan akhirnya dia membuah hasil untuk diri saya. Dan hasilnya juga saya kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar saya, pengalaman saya tu. Ya. Okay. Saya rasa itu bahagian pertama tentang diri saya dan street photography. Saya akan pergi ke bahagian kedua, di mana pengalaman saya bekerja mengajar di Multimedia University daripada tahun 1997 sampailah sekarang, dah 23 tahun ya. Semasa saya bekerja sebagai freelancer dan juga saya bekerja mengajar di sebuah kolej swasta di Kuala Lumpur, saya mendapat tawaran untuk join dengan masa tu dia belum menamakan Multimedia University, dia nama University Telekom ya. Saya rasa menarik dan saya join. Pasal kenapa saya join? Sebab ingin ditubuhkan sebuah fakulti yang berlandaskan kepada multimedia, dan saya suka benda-benda yang memberi saya cabaran dan new knowledge dan pengetahuan yang baru, supaya saya dapat timba pengalaman yang baru. Jadi saya dapat diterima ya. Setelah dipanggil untuk join, saya pun pergi interview dan dia orang pun terima saya. Dan pada masa itu sedikit sejarah tentang Faculty of Creative Multimedia. Ada sedikit saja staff pada masa itu. Saya rasa dalam 7-8 orang. Dan kita datang daripada berbagai bidang yang berlainan. Tetapi kebanyakan kita semua datang daripada industri. Pensyarah tak ramai. Ditubuhkan satu lagi skim yang dinamakan specialist, yang mana sangat unik kepada MMU. Specialist skim ni adalah orang yang mahir di industri diambil masuk mengajar ya, dan sambil tu dia boleh praktikkan apa yang dia buat di luar bersama dengan industri. Begitulah saya dan beberapa rakan saya pada masa itu. So kita terpaksa crack our head, kita tak tahu apa itu multimedia. Semua saya tahu, saya berlandaskan design, kawan saya daripada architecture, ada daripada filmmaking,
ada daripada IT background, ada programmer, dan kami semua dikumpulkan to membuat satu brainstorming untuk menubuhkan ataupun mengadakan silibus, membentuk silibus yang berlandaskan multimedia. Dan setelah 2 bulan saya rasa sebelum kita mula Fakulti Kreatif Multimedia, kita dapat lahirkan yang agak bagus juga kita punya silibus, dan of course lepas pada itu kita buat a lot of improvement. Pada masa itu kita tetapkan ada 5 komponen yang utama dalam kreatif multimedia. Nombor 1 adalah content storytelling, kandungan dan penceritaan. Kemudian kita ada visual, kita ada audio, kita ada interactivity, dan kita masa itu dah terfikir tentang mobility. Pada masa itu juga, Perdana Menteri kita yang keempat telah mengumumkan tentang multimedia super koridor, dan Universiti Telekom diangkat sebagai universiti multimedia yang akan berpindah ke Cyberjaya, akan menjadi jantung kepada Cyberjaya, the heart of Cyberjaya, yang mana graduan-graduannya akan dipahamkan ke atau disalurkan untuk industri kreatif multimedia di Cyberjaya dan kawasan sekeliling multimedia super koridor. Dan Fakulti Kreatif Multimedia akan melahirkan graduan yang akan menjadi content provider. Sebab kita ada teknologi, kita ada IT, kita ada engineering, kita ada management, kita mesti ada bahagian kreatifnya, sebab multimedia tidak akan wujud kalau tidak ada konten. Jadi di situ yang kita latih pelajar-pelajar kita untuk menjadi untuk membuat konten yang baik dan membuat penceritaan. Dan daripada situ juga timbul department atau jabatan-jabatan seperti animasi, periklanan, virtual reality. Kita ada juga masa itu digital media, sekarang media arts, interface design, sekarang industrial design. Dan kita pastikan visual dan audio seperti yang kita tahu sebelum multimedia. Audio visual ni adalah satu cara berkomunikasi yang sangat efektif. Tetapi jika kita sampai kepada visual dan audio saja, dia belum jadi multimedia. Sebab ini multimedia biasanya dia two-way communication. Visual dan audio adalah one-way communication. So kita tambah lagi satu komponen ataupun elemen yang mana storytelling kita melalui visual dan audio akan menjadi interaktif. Bila dia menjadi interaktif, dan kita rasakan itu yang menjadikan silibus kita unik berbanding dengan universiti-universiti tempatan dan universiti antarabangsa pada masa itu. So, kita tak ada reference, kita start from scratch. Dan pada masa itu, walaupun telefon belum smartphone, tapi kita dah terfikir tentang mobility. Telefon pada masa itu baru Nokia 33 Skupang orang panggil, tapi kita dah terfikir dah, menunjukkan agak kehadapan juga pemikiran kita orang pada masa itu. Jadi setelah ditetapkan 5 komponen ni, jadi kita buat silibus, dan silibus yang kita buat tu pada hujung tahunnya, bila kita ada review, mendapat banyak pujian daripada universiti-universiti tempatan dan juga antarabangsa. Okey, ini saya nak berkongsi sedikit tentang kelas saya. Saya mengajar fotografi, saya juga mengajar subjek visual communication, saya juga mengajar subjek creative drawings. Pulanglah pada semester-semester yang berbeza. Ini kelas saya.
yang mana bila pelajar-pelajar datang kepada saya akan ajar dia orang basic fotografi, ya, tahun pertama. Saya ditugaskan mengajar pada tahun pertama, seperti mana arwah mak saya mengajar darjah 1. So bila pelajar datang, mereka tak boleh dikatakan tidak tahu atau tidak pandai atau tidak mahir lagi tentang seni lukis, fotografi, seni reka, dan kebanyakan mereka datang daripada jurusan sains. Dan kita, cara kita buat silibus kita boleh mengajar seni kepada yang belum belajar seni. Ya, sebab kita percaya art can be learned. Ya. Jadi bila pelajar datang tu saya ajar daripada mula bagaimana nak memegang kamera, cara berdiri, macam mana nak pasang tripod. Itu kelas pertama, dan sampai semester kedua kita pergi kepada teknik, semester ketiga pergi kepada penceritaan. Dan kalau kelas drawing juga, pensyarah drawing akan ajar pelajar kita daripada macam mana nak tajamkan pensel sampai mereka mahir melukis bila dia habis tahun pertama. Begitu juga dengan subjek-subjek lain, ya. Saya juga di label sebagai pensyarah yang sangat tegas, garang, tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Saya baik dengan student saya, cuma waktu mengajar saja saya sangat serius. Tapi waktu lain kita sebagai kawan, ini adalah dalam studio, kita bawa pergi field trip, saya bawa student saya pergi competition fotografi, bawa pergi outings fotografi di Cameron Highlands, di banyak tempat, ya. Shooting landscape, shooting macro, shooting street. So kita ada banyak aktiviti bukan saja dalam kelas tapi juga di luar kelas. Sebab itu yang kita percaya akan memberi lebih exposure kepada students kita, pelajar-pelajar kita. Kita bawa dia orang ke galeri, kita bawa dia orang berjumpa dengan orang-orang industri, dan kita bawa orang-orang industri datang berjumpa dengan dia orang. Okay. Dan kita juga buat banyak pameran untuk pelajar-pelajar kita, yang ini subjek Visual Research and Communication, dan kita buat pameran dan kita buat jemputan kepada VIP untuk datang melihat pameran pelajar-pelajar kita. Kita bawa pameran ni keluar ke Balai Seni di Shah Alam, kita bawa juga ke Balai Seni Negara, dan pelbagai aktiviti yang kita lakukan. Kita juga adakan art market, kita juga adakan aktiviti yang memberi pelajar-pelajar belajar untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya. Di hujung semester kita akan buat persembahan dan review, dan kita akan jemput pakar-pakar datang daripada pelbagai universiti, daripada industri, dan mereka akan memberi kita daripada dalam negeri dan luar negara, dalam negara dan luar negara, dan mereka akan memberi feedback kepada bagaimana yang kita buat. Dan kita terus setiap tahun kita buat ni, ya, supaya kita tahu di mana kita berada dan bagaimana, apakah standard students kita, ya, berbanding dengan universiti dan industri. Okey. Dan selepas kita dapat review tu, kita akan buat meeting sesama kita bagaimana untuk improve lagi kurikulum kita. Jadi benda ni dia ongoing, dia begitu organik. Kita tak buat pada tahun 97 dulu dan dia di situ saja. Setiap tahun, setiap trimester, setiap tahun kita sentiasa memikir bagaimana hendak memperbaiki dan lebih membaiki supaya ianya sentiasa relevan dengan industri.
Dan pelajar-pelajar kita akan mendapat kerja, akan menjadi entrepreneur dan boleh membuka perniagaan sendiri dan boleh menghasilkan karya-karya yang terbaik dan menjadi content provider yang efektif. Ya. Di sini saya akhiri talk saya atau slide saya dengan motto MMU itu sendiri, ya, di mana kita ada 3 I, ya, iaitu inquire, inspire dan innovate. Inilah yang kita landaskan selama ini. Bila pelajar-pelajar datang, kita minta mereka, because dalam tertiary education, so they have to inquire their own knowledge, kan, dia terpaksa pergi mencari ilmu dan atas bimbingan kita, dan kita juga mestilah sentiasa memberi inspirasi. Disebabkan itulah pengajar-pengajar di Fakulti Kreatif Multimedia kebanyakannya adalah orang yang mempraktikkan apa yang dia preach, apa yang dia cakap dia praktikkan, ya. Dan kita sentiasa ada very good linkage dengan industri supaya, dan kita sentiasa oleh sebab inquire dan inspire ni tadi kita dapat innovate, ya. Pelajar juga dapat berinovasi dengan karya dan produk mereka, dan pengajar-pengajar juga sentiasa berinovasi dalam mencari ilham untuk memberi pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada pelajar-pelajar. Saya rasa setakat itu saja dulu untuk sekarang ni. Okay, Cik Mat, saya ada satu soalan, alright. So you went into street photography quite early on for me lah. What was it that made you very interested in street photography itself? Okay, terima kasih untuk soalan tu, soalan yang baik. Saya sukakan kehidupan, dan apabila saya keluar mengambil gambar, saya akan melihat kehidupan manusia seharian. Tak kisahlah di jalanan ke, di kampung, di bandar, sebab bagi saya street photography itu luas, bukan saja di bandar. Kalau kita ambil gambar di kampung pun, kalau dianya di tempat awam, ianya masih lagi boleh dianggap sebagai street photography. Jadi saya suka dengan ragam manusia, saya suka dengan kehidupan manusia, dan saya cuba rakam apa yang saya lihat dari sudut itu. Okay, Cik Mat, soalan tak ada banyak, cuma dekat Facebook kita banyak komen. Cik Mat ni memang digeruni dulu. Otak yang masih berbisa. Tapi cool. Alright, thank you Cik Mat. If you all have any further questions, Cik Mat will still be in our session. Tinggalkan je komen and he will try his best to answer it, okay? Alright, so personality kita yang kedua pula ialah Ghazi Al-Qudsi atau nama glamournya Ghazi. Beliau juga seorang pensyarah di Faculty of Cinematic Arts MMU who is also a filmmaker. Dalam portfolio beliau, Ghazi telah mengarah dan juga menerbit lebih daripada 50 filem, both filem pendek and long form. So Ghazi, macam mana you started your journey in the film industry? Terima kasih Nadia. Mulakan dengan selamat pagi semua. Dan bagaimana saya mulakan dalam industri filem. Saya rasa itu soalan tu jawapannya adalah minat. Seperti apa yang Cik Mat cakap, passion is the most important dan kita harus berpegang teguh pada itu. Saya akan berkongsi pengalaman saya dari muda hinggalah sekarang. Apa yang saya harapkan agar menerusi perkongsian pengalaman ini, adik-adik atau ibu bapa atau siapa yang mendengar ini yang di luar dapat memahami bagaimana saya mengejar impian dalam industri kreatif. Tetapi kita juga harus faham bahawa setiap perjalanan itu berbeza dan anda sendiri yang menentukan arah tuju kehidupan anda sendiri. Kita mulakan sesi ini dengan satu persoalan kepada mungkin semua, tapi saya tujukan kepada Nadia. Apa cita-cita anda dari kecil, Nadia? Saya nak jadi FBI dulu. FBI.
Cuba teka kalau apa cita-cita saya. Kalau dulu kecil-kecil, usually orang tulis dekat buku tu nak jadi polis lah, doktor lah, engineer lah. Ini bukan satu data tapi pada secara amnya ramai yang ingin menjadi seorang doktor, peguam, polis, macam cerita Piramli dulu kan, siapa dia? Magistrate. Jadi tidak salah jawapan itu, kerana di mata ramai pekerjaan yang disebutkan tadi mempunyai satu faktor yang sama. Faktornya adalah kestabilan. Apa yang saya ingin katakan di sini, ramai tidak akan terfikir untuk terjun ke dalam bidang atau industri kreatif kerana ia mempunyai satu stigma yang bahawa dunia kreatif ini tiada kestabilan, bahawa dunia kreatif ni, atau kalau kita nak bikin filem spesifiknya, tak boleh bawa hasil, tak boleh bawa pulangan. Ini adalah satu punca masalah kerana soalan yang sering saya dapat semasa education fair, especially daripada ibu bapa, mereka selalu bertanya, boleh ke hidup kalau masuk dunia industri kreatif? Saya akan selalu memberitahu mereka bahawa ada satu definisi pekerjaan yang dipanggil freelancer. Kebanyakan mak bapa akan ingat freelancer ni anak diorang duduk dekat rumah, tak buat kerja, bangun lambat. Tapi sebenarnya freelancer ini adalah satu cara bekerja di mana kita bekerja apabila kita ada projek. Dan kita juga boleh memilih projek yang kita mahu kerjakan. Jadi bagi macam saya, kalau saya kongsi, saya selalunya akan bekerja selama 2-3 bulan. Cukup untuk saya mengumpul wang untuk tambah lagi 2-3 bulan lagi, dan selepas bekerja itu saya akan istirahat sebentar. Mungkin berjalan atau mencari inspirasi untuk membuat kerja-kerja filem seni saya sendiri. Kemudian bila saya perlukan wang balik, saya mula mencari kerja. Jadi itulah definisi freelancer yang banyak orang tidak tahu. Dan berbalik kepada mengejar impian, saya rasa saya ni bukanlah seorang pakar psikologi, tapi saya percaya ia bermula dari cita-cita. Tadi saya tanyakan Nadia apa cita-cita saya. Sebenarnya cita-cita saya ni nak jadi seorang pramugara. Seorang pramugara ni, tapi bila saya tengok dekat cermin, badan saya ni bila bersaiz besar, muka taklah handsome sangat. Jadi saya tahu saya tak bolehlah jadi pramugara. Kemudian saya tanya kenapa saya mau jadi pramugara. Jawapan ni saya terjawab apabila saya selepas O-level, kalau saya seorang warga Singapura, jadi masa O-level atau dipanggilkan SPM di Malaysia, saya bekerja di satu convenience store. Dan semasa di convenience store tu saya kalau saya bekerja tu semasa shift tu, saya akan jaga kaunter dan queue dia akan panjang. Saya selalu akan dapat teguran daripada supervisor saya kerana kenapa saya harus bekerja perlahan-lahan, berbual dengan pelanggan saya. Dari situ saya dapat tahu yang saya suka mendengar cerita orang. Dan saya relate kepada apa yang saya mau jadi, cita-cita saya mau jadi seorang pramugara kerana saya suka mendengar cerita-cerita orang. Dari situ saya fikirkan saya mau melanjutkan pelajaran selepas itu, tapi apa yang saya mau? Saya ingin kongsi 4 faktor yang saya pegang teguh dalam pengalaman saya, dan faktor pertama adalah mencari kekuatan. Dan dari kekuatan itu juga kita mencari kelemahan. Seperti contoh, kalau kekuatan saya rasa saya suka melukis. Tak semestinya saya seorang pelukis yang bagus. Itu hanyalah satu kekuatan saya. Jadi saya mencari kelemahannya. Maksudnya saya tidak bagus melukis. Jadi saya terus pergi ke sekolah atau mencari mentor-mentor yang boleh mengajar saya untuk melukis.
Jadi itulah maksudnya mencari kekuatan kita dan melalui kekuatan kita itu kita mencari kelemahannya. Dan di sini saya kongsi bagaimana saya menjadi seorang filmmaker. Saya bermula dengan diploma di mana saya belajar bagaimana untuk menceritakan sesuatu melalui visuals. Dan selepas itu saya melanjutkan pengajaran saya kepada tahap degree di mana saya belajar digital filmmaking, bagaimana saya harus step-step bagaimana saya buat filem. Dan saya dapat ingat yang pada masa itu saya sungguh kalau dalam bahasa Australia kita cakap hungry for knowledge. Jadi setiap kali kalau kelas start pukul 9, pukul 9 saya akan berada di situ dan saya akan pulang hanya pada pukul 11 malam. Saya akan duduk di library, saya akan sentiasa berbual dengan cikgu-cikgu. Saya selalu dahagakan ilmu untuk bagaimana untuk membuat filem. Selepas tahap degree itu, saya rasa yang saya belum lagi cukup matang dan salah satu aspek yang saya rasa saya kekurangan adalah pengalaman. Dan pengalaman itu penting kerana tanpa pengalaman kita tidak boleh bercerita dengan ikhlas pada pendapat saya. Selepas itu saya mendapat tawaran untuk melanjutkan Masters in Filmmaking di Bosnia Herzegovina. Antara sebab di mana saya pergi ke Bosnia Herzegovina kerana saya ingin satu cabaran. Kerana saya mahukan pengalaman yang baru. Pengalaman yang saya rasa saya tidak begitu safe. Mungkin di Asia Tenggara ni kehidupan kita agak safe. Tapi di Bosnia Herzegovina ini adalah satu negara yang baru habis perang. Jadi saya rasa inilah masanya untuk saya timba pengalaman untuk menjadi seorang filmmaker. Saya ingat lagi semasa saya mendapat tawaran untuk pergi ke Bosnia, saya agak gementar lah pasal yalah kita nak pergi ke negara yang baru, kita nak menetap di sana seorang, tak tahu bagaimana budayanya. Dan saya ingat apa kata-kata ibu saya yang dia kata awak ni sebenarnya awak tak berani. Jadi saya agak terkilan macam kalau ibu saya boleh mencabar saya, kenapa saya sendiri tak boleh buat tu? Jadi faktor ketiga bagi saya adalah dorongan ibu bapa. Dorongan ibu bapa tu agak penting kerana kita harus apa yang kita buat ni semua hanya kita minta restu daripada ibu bapa. Pengalaman saya belajar di Sarajevo agak mencabar kerana kalau kita tahu Sarajevo tu sendiri satu lembah dan dia baru habis perang. Jadi dikelilingi lembah itu adalah landmine. Jadi kalau kita pergi ke berjalan-jalan keliling lembah tu, nanti mungkin kalau kita tersalah silap ada jalan, landmine itu akan jadi activated. Jadi itu memang bagi saya kalau daripada Asia Tenggara ini kita agak safe. Bila kita sampai ke situ saya rasa takut lah. Lepas tu saya pulang ke Singapura. Sebelum pulang ke Singapura saya sempat membuat filem panjang saya yang pertama yang saya ingin berkongsi dengan anda semua trailer filem panjang saya. Služba za poslove sa strancima, molim vas utvrdite. Ste samo trenutak. Ja sam gospodin. Ovdje je živi neko vrijeme, da si dobio pismo da ga žele deportovati. Da nije.
naša колена да та нова смора чути че сара. Що ти не питаш своя род? Тест ма. Пацело, не треба и пара да ја остане. Сви бежа. Dobro da duše. Da je malo des. Stvari. Kako je to mali? Ja, Zidjet, kako se zovu. Jakube. Jakube. Saya akan berkongsi bagaimana saya membuat filem panjang ini. Saya membuat filem panjang ini semasa saya tahun terakhir membuat master saya di Sarajevo. Saya kurang fasih dengan bahasa Sarajevo dan bagaimana saya menerbitkan dan mengarah filem ini. So, ia bermula dengan satu hari di mana saya suka minum kopi di salah satu coffee shop ni dekat di Sarajevo. Tiba-tiba saya jumpa satu pasangan ni, Yaakob dan Amira. Mereka sedang berminum kopi. Ada satu tarikan antara saya dan pasangan ini. Jadi saya terus menuju ke mereka dan tanya, berbual-bual dengan mereka apa yang saya difahamkan bahawa Yaakob baru saja datang dari London. Keluarganya sudah berpindah ke London 20 tahun sebelum semasa perang, 20 tahun yang lalu semasa perang. Jadi ini adalah kali pertama beliau pulang ke Sarajevo, tanah air ibu bapanya, untuk melihat bagaimana kondisi. Dan di situ masa itu juga dia berjumpa dengan seorang wanita bernama Amira. Semasa itu saya rasa saya ada rasa yang cerita ini boleh dibuatkan satu filem panjang. Jadi saya terus lantas tanya mereka, mau tak bikin filem bersama-sama? Mereka bersetuju dan terus filem ini dibuat dan skripnya ditulis melalui kisah hidup mereka sendiri. Filem ini siap diterbitkan pada tahun 2018 dan ia juga memenangi filem terbaik di Filem Festival Asia di Barcelona, dan kami bergembiralah kerana ia adalah satu projek yang kecil berbanding dengan filem-filem besar, dan ia dapat merangkul anugerah filem terbaik. Selepas itu saya pulang ke Singapura. Saya mengajar di sebuah institusi seni, LaSalle College of the Arts di Singapura selama 2-3 tahun. Selepas itu saya dipanggil, saya dijemput oleh Multimedia University untuk mengajar di Fakulti Cinematic Arts, Fakulti Seni. Ia menjadi satu tarikan bagi saya kerana yang pertama, fakulti itu fokusnya tentang filem dan itu meja saya. Yang kedua, saya suka kepada apa yang seperti Cik Mat cakap tadi, pendekatan spesialis di mana cikgu-cikgu, tenaga pengajar dari fakulti itu semuanya adalah practitioner, spesialis dari industri yang datang, dan kami digalakkan untuk berkongsi. Malah ia bukan setakat mengajar, ia lebih kepada berkongsi pengalaman kita dari industri, dan kita sentiasa disuruh untuk praktikkan kreativiti kita. Jadi kita sentiasa harus bikin filem. Jadi bagi saya itu adalah satu combination yang sungguh bagus kerana saya boleh buat filem dan saya juga boleh mencari pelapis-pelapis baru, director-director baru yang akan bikin filem bersama-sama dengan saya. Antara
kekuatan MMU FCA, Faculty of Cinematic Art, kami juga menggunakan block teaching. Jadi kelas-kelas kami bukanlah seperti kalau kita pergi kelas, kita duduk, tidak, kita lebih kepada master class. Dan kalau seperti biasa, anda akan pergi kelas sehari. Kalau modul itu script writing, kita akan pergi seminggu selama 16 minggu. Tapi ia agak berbeza dengan FCA di mana block teaching, kita akan belajar script writing selama 2 minggu. Selepas itu, kita akan menggunakan skrip yang sama, kita akan belajar directing. Bagaimana untuk direct menggunakan skrip yang anda tulis 2 minggu yang lalu. Selepas itu kita mengajar bagaimana anda ingin menerbitkan filem itu. Jadi kelas penerbitan 2 minggu menggunakan skrip yang anda tulis dalam minggu pertama. Itu adalah satu teknik yang saya rasa bagus kerana murid-murid saya dapat lihat proses filmmaking itu. Dari pertama iaitu menulis skrip hinggalah terakhir di mana penerbitan skrip itu ada kita dapat lihat bagaimana filem itu terjadi. Dan sistem block teaching ini juga adalah satu cara di mana we adopt this system dari USC, School of Cinematic Arts, dan kita ada tweaking sikit untuk serasi dengan industri regional kita. Walaupun FCA ini bukanlah satu sekolah yang lama, kita baru bermula dari tahun 2013, tapi kita sudah lihat bahawa di mana graduan-graduan FCA sudah mendapat tempat-tempat di industri, di local dan international film industry. Dan kami juga berbangga bahawa filem-filem tahun terakhir di FCA juga sudah pergi jauh di festival-festival filem antarabangsa. Jadi melalui unique selling point ini, kita dapat lihat bahawa di FCA ini apa yang saya suka, kita tidak cookie cut. Sebagai seorang lecturer, saya tidak datang ke kelas dan membuat lecture saya dan harap semua orang faham apa yang saya ingin ketengahkan. Tapi kita melihat setiap student itu sebagai seorang filmmaker. Dan semua filmmaker berbeza. Maksudnya kalau kelas saya ada 20 orang, saya harus membuat 20 pendekatan berbeza kerana 20 orang semuanya berbeza. Jadi apa yang saya cakapkan tadi, panjang lebar tadi, yang saya berkongsi, saya ingin berkongsi dengan anda 4 faktor. Yang pertama, mengenal pasti cita-cita kita. Seperti yang saya cakap tadi, saya ingin menjadi seorang pramugara, saya bekerja di tempat convenience store, saya melihat cita-cita saya, kemudian saya mengenal pasti kekuatan saya supaya kita dapat mencari kelemahan kita. Saya suka mendengar cerita-cerita orang dan melalui itu saya tahu yang kekuatan saya adalah untuk bercerita. Yang faktor ketiga adalah dorongan ibu bapa. Saya rasa ibu bapa saya amat beruntung kerana ibu bapa saya have full trust dengan apa yang saya ingin buat. Saya masih ingat bila saya membawa mereka ke Pawagam di mana dia menunjukkan filem pertama saya dan keriangan atau kebanggaan yang saya dapat lihat di muka ibu bapa saya. Dan faktor terakhir saya rasa untuk menjadi seorang filmmaker, kita harus timba pengalaman. Ini pengalaman yang paling important kerana menerusi pengalaman kita boleh bercerita dan selalunya cerita di panggung wayang selalunya honesty is the most important thing lah, dan honesty is based on your pengalaman. Mungkin ada persoalan kan Nadia? Ada banyak. Okay, so first question daripada Yen Hang Lau.
Dia tanya diploma in what and in which university? Mungkin saya mulakan diploma in New Media. Masa tu tahun 2002-2003 tidak mempunyai banyak sekolah filem di rantau ini. Berbeza dengan sekarang di mana banyak sekolah filem, banyak sekolah multimedia. Masa itu perfilman agak susah, jadi saya pergi ke diploma in New Media di Republic Polytechnic di Singapura. Dan di situlah seperti saya cakap, saya belajar bagaimana untuk bercerita. Walaupun tidak melalui medium filem, tapi New Media itu saya dapat fahami bagaimana untuk bercerita pada banyak platform. Mungkin dari platform melukis, dari platform fotografi, bagaimana kita bercerita. Selepas itu saya diterima ke Nanyang Technological University di School of Art Media Science di Singapura. Masa tu saya dah memang lost hope sebab saya ingat lagi ada dalam 5,000 orang yang datang dalam ujian untuk masuk ke dalam fakulti filem itu, dan mereka hanya mahu 20 orang. Dan dalam ujian tu dia menyuruh kita lukiskan tangan kiri anda. Jadi semua orang mula start lihat tangan diorang sambil melukis. Saya ni kurang mahir dalam seni lukisan, jadi saya letak tangan saya di situ dan saya lukis outline-nya. Alhamdulillah saya mendapat NT antara 20 orang yang dapat diterima di dalam bachelor itu. Dan kemudian saya lanjutkan master saya di Bosnia di Sekolah Film Factory yang ditubuhkan oleh seorang filmmaker terkenal yang bernama Belata. Okay, Ghazi, second question. Okay, so tadi masa you share your trailer, a lot of people were very interested in it. Tapi sebab it's over the network lah kan, so dia macam sikat sikit. So banyak yang tanya where can they watch your short films or your trailer in its full glory. Kalau pergi ke Google boleh type temporary visa, filmnya bertajuk temporary visa, boleh type trailer dan you can see my Vimeo page. Saya traditional sikit, saya tak tunjuk filem-filem saya di YouTube atau Vimeo online. Saya lebih gemar kepada menunjukkan filem-filem saya di panggung wayang, sinema. Tapi saya sedang bekerja bersama satu persatuan di Singapura bernama Objective Films, di mana mereka ingin menunjukkan filem-filem lama saya semasa MCO. Sekarang kita tahu kan, masa MCO semua orang ingin menunjukkan filem-filem mereka atau untuk mengisi masa kelapangan orang. Jadi saya sedang bekerja dengan institusi itu untuk menerbitkan atau menunjukkan filem-filem saya. Mungkin boleh cek yang bernama Objective Films. Objective Films, ya? Yeah. Okay, alright. So third question, which I think I'll merge in with the fourth question. Yes. Third question is, boleh tak share pengalaman tulis skrip as well as advice untuk menghasilkan skrip yang terbaik? Ini satu soalan yang agak sukar bagi saya untuk menjawab kerana tak satu filmmaker, seperti yang saya cakap tadi, not all filmmakers are the same. Jadi semua filmmaker ada cara mereka bersendiri. Kalau anda tanya saya antara filmmaker yang tak suka menulis skrip. Malah saya tak pernah tulis skrip untuk filem-filem panjang saya. Apa yang saya selalu tulis adalah point form saja. Dalam mungkin dalam scene ini dia berjalan ke rumah mak dia. Apa yang saya lebih minat ialah seperti apa yang saya telah kongsi dalam filem Temporary Visa. Saya suka kenal orang, dengar cerita mereka. Sebagai contoh, kalau saya ingin membuat filem dengan Nadia, saya ingin kenal Nadia selama 1 tahun, dengar cerita-cerita Nadia dan mungkin saya kenal kawan-kawan Nadia, kenal ibu bapa Nadia,
Selepas itu saya dah dapat tahu bagaimana kehidupan Nadia. Saya akan tulis apa yang kita panggil beat sheet, senario-senario yang setiap scene. Sebab tu saya akan pergi ke Nadia dan saya akan cakap, Nadia, boleh tak awak, maukah awak bikin filem dengan saya? Selepas tu awak akan baca filem tu, skrip tu, awak akan cakap, ini macam hidup saya ni. Jadi di sini saya also nak cakap yang saya gemar bekerja dengan non-actors kerana saya suka menceritakan cerita anda. Saya harap dapat menjawab soalan tu. Yep, okay. So we have, I think, one final question, okay? Okay. So ini soalan daripada Rahmat Syazi. Apakah cabaran utama yang dilihat panelis menghadkan perkembangan kerjaya anak muda di Malaysia dalam bidang media kreatif? So soalan ini ditujukan ke both Ghazi and Cik Mat. Mungkin kita kasih otai dulu bercakap. Okey, terima kasih untuk soalan tu daripada siapa? Syazi? Rahmat Syazi. Rahmat Syazi. Okey. Cabaran untuk cabaran yang menghadkan perkembangan kerjaya anak muda di Malaysia dalam bidang media kreatif. Cabaran ya. Saya rasa kalau kita ada kesungguhan, dia ada dua kat sini yang saya nampak lah. Kita boleh seperti mana juga bidang seni, bidang kreatif, kita boleh datang belajar ataupun kita tak perlu belajar, kita boleh mula sendiri. Ya, orang panggil self-taught. Ataupun kita datang belajar formal education. Ya. Kalau kita datang belajar, kita akan dapat belajar dengan guru, belajar dengan kawan-kawan, dengan peers semua. Kalau kita belajar sendiri, kita terhadlah pada video dan sedikit sana sini online dan buku dan sedikit begitu. Ya. Saya rasa itu yang mungkin menghadkan. Ya. Bila kita belajar, kita ada kenal dengan ramai orang, so kita punya networking kita bagus. So network, jaringan kita bagus sebab oleh kenalan. Jadi kat situ dia tidak menghadkan perkembangan kita sebagai seorang industry player. Bagi saya itulah. Bagi saya pula mungkin satu observation yang saya ada pada student-student, saya rasa kita harus belajar keberanian. Banyak kali karya-karya yang dibuat daripada student-student saya rasa agak safe dan selalunya berceritakan tentang sesuatu tapi tanpa satu point of view. Dan seni bagi saya, point of view atau penglihatan kita itu satu faktor yang important kerana ia dapat audience get to see how we see things. Jadi nak beritahu apa yang kita nak beri dalam karya-karya kita ni agak susah kerana banyak orang takut untuk membuat itu. Jadi saya selalu beritahu kepada anak murid saya, kalau kita mahu masuk ke dalam industri kreatif ini, kita mesti berani. Dan berani untuk berbicara dan berani untuk berkata sesuatu dalam menerusi karya-karya kita. Okay, thank you Ghazi, thank you Cik Mat. So kita dah tak banyak masa. So a big thanks to both Cik Mat and Ghazi kerana sudi meluangkan masa untuk webinar kita hari ini. We all hope that kita semua dapat manfaat and inspirasi through their sharing today. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang programs yang ditawarkan di FCM dan FCA, bolehlah ke laman web kami di www.mmu.edu.my.
Terima kasih semua kerana sudi menonton dan kita jumpa lagi dalam webinar yang akan datang. Ikuti kami di Facebook dan Instagram untuk updates on the next episode. Selamat berpuasa dan terima kasih from me, Nadia, Burhan, Cik Mat and Ghazi. Thank you.